Baik, sebelum langsung bersama Grace Princiana Chua untuk laporan lintas langsung Bumi Kenyalang, antara tumpuan yang disediakan, perkhidmatan feri di Sungai Samarahan dijangka bermula awal 2022. Silakan. Terima kasih Syairul. Salam sejahtera. Sarawak perlu menggubal undang-undang bagi membolehkan negeri ini menuntut kredit karbon sebagai komoditi perdagangan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini kerana pada ketika ini undang-undang di negeri ini tidak mempunyai peruntukan untuk membolehkan Sarawak berbuat demikian. Terpaksa kita akan mengubalkan undang-undang kita. Ketika ini kita tidak ada provision in our law on trade carbon credit as a trading commodity. We have to upgrade our law so that we are able to claim carbon credit and then we are green state. And for that matter, I think we are on the right track. Tambahnya, Sarawak memang menumpukan kepada penggunaan teknologi hijau dan pelbagai penyelidikan telah dan sedang dilaksanakan untuk menghasilkan sumber tenaga yang boleh diperbaharui demi manfaat masyarakat selain memacu pembangunan negeri. Ini termasuk hidrogen dan terbaharu penghasilan biogas daripada sisa-sisa sagu. Ketua Menteri menyatakan demikian pada majlis menandatangani Memorandum Perjanjian MOA antara Crown Research Sdn Bhd dengan Knowledge Integration Services Singapore Sdn Bhd dan NITSE Sagos Industri Sdn Bhd di Kuching. MOA tersebut merupakan projek rakyat berhubung model penyaliran biogas termurni daripada sisa cecair sagu untuk kegunaan isi rumah yang merupakan kesinambungan projek loji rintis sisa rawatan cecair sagu bagi menghasilkan biogas termurni untuk diedarkan sebagai sumber gas memasak alternatif yang hijau, lestari dan lebih murah berbanding gas komersial LPG. Sebagai permulaan, penyaliran biogas termurni ini akan memberi manfaat kepada penduduk Kampung Teh dan Kampung Tabo di Muka. Dalam pada itu, Ketua Menteri mencadangkan Crown Research membuat penyelidikan ke atas sisa kelapa sawit dan cara merawat sisa buangan komoditi tersebut agar boleh menambah nilai kepada sisa kelapa sawit. Jelasnya, sisa kelapa sawit terutama hampas boleh dijadikan baja dan dijadikan gas yang boleh diperbaharui untuk kegunaan domestik yang akan membantu mengurangkan kebergantungan kepada gas yang dihasilkan oleh hidrokarbon lain. Penduduk di Kampung Beliong Asajaya dan sekitarnya yang bergantung kepada sampan untuk menyeberangi Sungai Samarahan bakal menikmati perkhidmatan feri seawal tahun 2022. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penyediaan perkhidmatan feri di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak itu sedang menunggu kelulusan tapak pembinaan rem feri daripada Unit Perancangan Negeri Sarawak. Jelasnya pembinaan rem feri tersebut dijangka bermula pada awal tahun depan. Projek bernilai 13 juta ringgit tersebut akan meliputi pembinaan infrastruktur seperti rem feri dan tanas awam selain pembiayaan kos pengoperasian perkhidmatan feri itu kelak. Datuk Abdul Karim ditemui media selepas melawat tapak pembangunan feri Tembirat Beliong di Asajaya. Turut serta Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi. Datuk Abdul Karim yang juga Adun Asajaya berkata perkhidmatan feri itu merupakan penyelesaian sementara sebelum sebarang usaha pembinaan jambatan baharu dapat dirancang dan dilaksanakan. Dalam perkembangan sama, beliau berkata kerajaan negeri juga akan melaksanakan projek berfasa penaik tarafan jalan raya yang akan menghubungkan beberapa buah kampung di seberang Sungai Samarahan iaitu Kampung Beliong, Kampung Beliong Cina, Kampung Tanju, Kampung Sungai Tanju, Kampung Lubuk Kura dan Kampung Beradik Semilang. Beliau berharap projek pembangunan di kawasan itu memberi peluang kepada hampir 2,000 orang penduduk di kawasan itu meningkatkan tahap sosioekonomi, terutamanya menerusi industri pertanian. Pucuk pimpinan di Limbang kini dalam usaha untuk membantu mendapatkan subsidi tabang bot ekspres untuk penduduk Limbang dan Lawas, terutamanya yang berulang-alik setiap minggu. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, perkara tersebut mendapat perhatian daripada kerajaan negeri mahupun persekutuan.
subsidi. Jelasnya penggunaan bot ekspres dilihat semakin meningkat sejak kebelakangan ini apabila negara Brunei Darussalam mengenakan sekatan bagi penduduk Limbang dan Lawas dengan mewajibkan ujian saringan COVID-19 dan keputusannya dikepilkan bersama semasa transit. Dan memang ada keperluan untuk diberi subsidi lah. Saya pribadi saya menyokong dan saya berharap pihak-pihak yang berkenaan mempertimbangkan hal ini semada ia dipertimbangkan oleh kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Datuk Dr. Abdul Rahman ditemui media semasa lawatan ke projek transformasi luar bandar di Limbang. Sebelum ini, subsidi bot ekspres di Limbang hanya tertakluk kepada perjalanan Limbang ke Labuan dan sebaliknya oleh kerajaan persekutuan. Golongan wanita perlu memainkan peranan membantu kerajaan dalam pembangunan sosio-ekonomi. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Penguang Manggil berkata, wanita menerusi biro-biro wanita yang ada boleh membantu dalam memacu pembangunan keluarga, komuniti dan negeri ini. Jelasnya menerusi pelbagai program pemerkasaan untuk golongan wanita, ia juga dilihat dapat menyumbang tenaga sebagai jentera pilihan raya di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program memperkasa wanita Dewan Undangan Negeri Marudi di Dewan Masyarakat Beluru, Miri. Selari dengan objektif program itu, beliau berharap golongan wanita mengaplikasi kemahiran diri dalam perniagaan digital untuk meningkatkan sosioekonomi keluarga. Majlis Anugerah Carta Siapa Juara SCSJ tidak diadakan tahun ini berikutan penularan pandemik COVID-19. Namun RTM Sarawak selaku pengajar Majlis Anugerah itu mengambil inisiatif mengadakan program pengingat SCSJ bagi mengubat kerinduan peminat muzik Iban yang tidak dapat merasakan kemeriahan SCSJ tahun ini. Program pengingat SCSJ yang disiarkan secara langsung di laman Facebook Sibu FM dan YFM Iban Sibu malam tadi tidak ketinggalan menampilkan artis lama dan baharu. Program ini yang diadakan di Auditorium RTM Sibu turut dihadiri Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof dan Presiden Persatuan Artis Iban Sarawak Agustin Merikan. Turut dijemput sebahagian dari petugas barisan hadapan yang ada di Sibu. Sibu adalah yang pertama saya katakan tadi dan selepas ini kita akan adakan pengingat SCSJ di Miri dan seterusnya ke daerah-daerah yang lain sebagai pengubat rindu sebagai yang saya katakan tadi kepada masyarakat setempat. Ya, tunggu pandemik COVID-19 ini reda dan kita melihat bahawa dalam sekarang ini pun jumlah kes baru pun meningkat walaupun Sarawak tidak terlibat secara langsung, namun kita harus hati-hati. Dalam pada itu, Agustin memberitahu program ini adalah satu peluang keemasan untuk artis Iban yang baharu dan lama untuk beraksi di pentas anjuran RTM. Tepat pada masanya sebab selama ini kita belum ada program sebegini yang dianjurkan oleh RTM. Ini akan mengetengahkan penyanyi lama, penyanyi baru Iban. Antara artis yang membuat persembahan Zamiri Amera, Lucy M, Wat Rock, Amis Yu dan Willy Tamang Raja. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS hari ini melancarkan Pelan Strategik 2021 hingga 2025 UNIMAS dan Inisiatif Kelestarian Universiti. Naib Kansler UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Karim Suhaidi memberitahu Pelan Strategik itu akan digunakan sebagai rangka perancangan universiti untuk tempoh 5 tahun. Pelan tersebut hasil penelitian 13 dokumen keperluan pihak pemegang taruh selain melalui beberapa siri keterlibatan kaki tangan dan penuntut yang telah dijalankan. Bertemakan inklusif, global and sustainable, pelan ini mempunyai 5 fokus strategik iaitu ketersediaan graduan masa hadapan, kecemerlangan penyelidikan, kecemerlangan bakat, kesohoran global dan kelestarian kewangan. Ia turut disokong 15 komitmen dan
52 petunjuk prestasi utama. Beliau berucap dalam majlis pelancaran pelan strategik tersebut di Unimas Kota Samarahan yang disempurnakan Pengerusi Lembaga Pengarah Unimas Tan Sri Datuk Seri Panglima Sulong Majrai. Dato' Dr. Kadim berkata, inisiatif kelestarian universiti yang dilancarkan itu juga seiring komitmen Unimas menerapkan budaya kelestarian kampus dan alam sekitar serta kesedaran akan kepentingan untuk meningkatkan kualiti persekitaran ke arah yang lebih baik. Antara inisiatif kelestarian universiti yang dicadangkan adalah penggubalan polisi kelestarian Unimas, pengenalan kepada projek inovasi kelestarian pengurusan maklumat, program kelestarian dan memperkasakan amalan kelestarian yang sedia ada di Unimas. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syairul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Chris dengan lintas langsung dari Bumi Kenyalang. Saudara, ayo kita ikuti sidang media daripada